di syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Masuk syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada keluar-keluar balik. Kalau dah masuk syurga, kekal tak tu? Selama-lamanya. Masuk neraka, ada yang kekal, ada yang tak kekal. Kalau orang kafir masuk neraka, kekal lah tu. Kekal tak betul, kekal. Kekal dalam neraka tu kalau dia kafir. Tapi kalau dia beriman, tak kekal. Dah habis dosanya, dia akan keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Tak ngapil lah ustaz. Ya ke tuan-tuan dan puan? Tak ngapil lah ustaz. Masuk neraka kejap dulu, lepas itu masuklah dalam syurga. Siapa ngati orang berjuang ke tangan? Kita yang 40 susah payah ni supaya jangan masuk neraka lah. Tak lalu kita nak pergi neraka tu. Bunga api neraka tu aja dia lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia ni 70 kali ganda. Nampak tu tuan-tuan dan puan? 70 kali ganda. Lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Apa sekuat-kuat api dunia? Laser lah kata saya. Besi pun lebih hancur lebatnya, habis-habis saya. Itu sekuat-kuat api dunia. Tapi habuk api neraka tu aja, bunga api neraka tu aja 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Itulah api neraka. Yang ramai orang tak ada fikir, tak ada takut. Boleh main-main betul, lantak lah kata aku sampai masuk neraka. Ingat dengan neraka macam dewan apa ya, ada aircon begitu kan? Duduk dalam neraka boleh duduk ke macam tuan-tuan ni, macam perempuan ni boleh duduk begitu kan? Selesa je duduk, letak sedapnya. Apa itu kalau neraka? Asal dikacak kaki datang pada lantai neraka tu apa jadi? Terlompat, ngelumpur. Kacak kaki kanan, ngelumpur. Kacak pula kaki kiri, lompat lagi. Kacak kaki kanan, lompat lagi. Kacak kaki kiri, lompat lagi. Itulah konjen, lompat. Mulai kiri, betul kanan, betul kiri, betul kanan, betul kiri, betul kanan. Tak habis-habis, tak berhenti. Sampai bila-bila. Itulah neraka. Macam kita tengok dalam TV itulah, terlompat kiri, terlompat kanan, terlompat kiri, terlompat kanan. Itu berlatih masuk neraka. Itu jangan tak sedar. Ini dia yang siapa yang apa? Yang nak main-main dengan neraka. Lantaklah tadi aku siapa yang masuk neraka. Tuan-tuan boleh baca satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Tentang neraka. Ada cerita itu macam mana api neraka itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. 3,000 tahun tahu. 1,000 tahun warna merah. Lepas itu di-upkan lagi kekuatannya 1,000 tahun lagi warna putih pula. Lepas itu di-upkan lagi warna hitam pula. Sekarang ni warnanya hitam. Cahayanya tak ada, bahangnya ada. Itulah api neraka yang menunggu orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Alright, sudah betul. Itu mukadimah baru. Malam ni kita nak baca hadis yang keberapa? Udah tak tahu. Yang ke 16. Lantaklah hendak cepat habis kau bawa hadis ke 50. Habis kan? Kalau tak nak cepat habis, kau bawa hadis satu. Malam ni kita baca hadis yang ke-16. Alright. Tajuknya menjual agama kerana dunia. Agama itu dijual kerana dunia. Allah dah bagi amaran. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kata Allah. Ada tak? Dalam surah Al-Baqarah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Walaupun dapat dunia ni sekalipun, di sisi Allah
sedikit reganya. Kerana dunia ni bukan ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ambillah komen kata Allah dunia ni, tak ada nilai pun. Sebab itu kata Nabi, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah setimbang sebelah sayap nyamuk. Berapa beratnya sebelah sayap nyamuk tu? Ada 1 kilo. Sebelah sayap nyamuk, bukan dua belah. Sebelah sayap nyamuk, berapa beratnya? Ada 10 kilo. Berapa beratnya? Langsung tak boleh tak terkira. Menguit pun ni dah timbang tu kalau kita letak ke sebelah sayap nyamuk. Kalau ada lah nilai dunia itu seberat itu pun, nescaya orang kafir tu tidak akan boleh minum air walaupun seteguk. Tapi oleh kerana di sisi Allah dunia ni tak ada nilai, ambillah kamu, kata Tuhan. I don't mind, you take whatever you want. In this world, whatever you wish, you can take. I have no objection, kata Allah. Itu sebab dalam dunia ni orang yang paling kaya orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Itu yang paling kaya dalam dunia ni. Orang Islam bukan tak boleh kaya, boleh, tapi ikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kan. Kita tengok. Tajuknya menjual agama kerana dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman rijalun yahtiluna ad-dunya bid-din yulbisuna lin-nasi huludad-dhani minal laini alsinatuhum ajli minasyukri wa qulubuhum qulubuz zanazat. Nun kam satu. Qulubuz zaab. Yaqulullah abi yaftaruna am alayya tajtari'una fabi khalaftu la ya'asanna ala ulaika minhum fitnah tada'ul halima minhum hayran. Akan keluar di akhir zaman, akan sampai masanya di akhir zaman. Akhir zaman tu bila? Sekarang ni lah, al-an, now. Itu namanya akhir zaman. Karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Muhammad tak ada lagi Nabi. Akan keluar di akhir zaman. Yakhruju itu keluar. Fi akhir zaman, pada akhir zaman. Orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Dia mencari dunia, dijualkannya agama, dijualkannya prinsip-prinsip agama. Tak kira jadi kafir pun tak apa, asalkan janji dapat duit, janji dapat untung, janji dapat pangkat, janji dapat kuasa, asalkan dapat tak kira. Islam Jahanam pun tak apa. Itu akan berlaku, kata Nabi ni. Bukan kata saya, dia kata Nabi. Akan berlaku di akhir zaman nanti manusia-manusia yang menjual agamanya kerana dunia. Keuntungan dunia, mencari keuntungan dunia aja. Dengan menjual agama. Ada hadis lain kata Nabi, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fusaq. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil dan ulama-ulama yang jahat-jahat. Ulama tapi jahat. Ada tak? Ada tak berlaku hari ini? Ada ulama tapi jahat-jahat. Menyokong orang zalim. Bersama-sama bersekongkol dengan orang yang tak nakkan Islam, sedangkan dia ulama. Ini yang berlaku hari ini. Sebab itu Rasulullah gunakan isim jamak, bukan seorang, ramai. Ubadun juhalun wa ulama'un fusaq, kata Nabi. Itu plural tu, ubad tu plural. Kalau satu al-abid. Itu kalau seorang, ini ubadun juhalun. Ramai tu sikit tu. Ramai lah yang jahil-jahil.
ahli ibadah yang jahil-jahil. Semayang rajin, puasa rajin, tapi tak tahu nak semayang, tak tahu nak apa benda yang boleh membatalkan puasa pun tak tahu. Tak ada ilmu tentang puasa. Ramai. Semayang pun ramai yang tak tahu. Baca Quran pun tak tahu. Umur ada 70 tak erti baca Quran lagi. Ada ke tak ada orang apa tu? Ramai lagi. Baca Quran tak erti umur dah 70. Baca surah Yasin dalam tulisan Rumi. Ada tak orang itu? Tulisan Rumi baca. Pasal apa? Tulisan Jawi sudah dimansuhkan oleh Menteri Pelajaran satu ketika dulu. Sudah. Umur 60, umur 50 tak erti lagi baca Quran. Baca dalam tulisan Rumi apa tu? Itu dipanggil ubadun juhalun. Semayang tak erti. Tengok takbiratul ihram dia macam-macam fashion bunyi. Nampak tak? Macam mana orang takbiratul ihram? Ada yang Allahu Akbar. Baca tidak tahu. Ada yang Allahu Akbar. Benar ada tak? Allahu Akbar kata. Itu belum dengar Fatihahnya, belum dengar tahiyatnya. Rukun qauli itu pun dia tak belajar betul-betul. Rukun qauli ada berapa? Tuan-tuan dan puan? Ada 5. Pertama membaca takbiratul ihram. Kedua membaca surah Al-Fatihah. Ketiga membaca tahiyat akhir. Keempat selawat akan Nabi. Kelima salam. Kadang-kadang salam pun tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke? Mana dia Tok Guru tajwid ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke? Diam je ni betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ngaji Quran lagi tadi ya. Betul ke? Berani dia menyalah Tok Guru ya. Lantak le Tok Guru mana pun kalau salah tetap salah. Apa salahnya? Sin tu ada satu ke dah. Assalamualaikum. Baru betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dah Assalamualaikum warahmatullahi. Nombor 1 yang ramai orang salah baca tahiyat. Di antaranya Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka tu panjang ke pendek tuan-tuan dan puan-puan? Panjang ke pendek? Boleh kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabi. Betul ke? Tak betul. Ka tu pendek je. Sepatutnya baca macam mana? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka ay. Bukan Assalamualaikum ayyuhan nabi. Tak betul. Berapa ramai orang yang salah ni? Ramai ke sikit. Ramai. Itu yang kata Nabi itu ubadun juhal. Sedangkan tahiyat akhir itu wajib ke sunat. Membaca tahiyat akhir itu wajib ke sunat? Wajib. Kalau baca tahiyat akhir tak betul, maknanya yang wajib tak selesai. Sudah tak betul yang wajib tu macam tak sah lah tahiyatnya. Bila tak sah tahiyat, tak sah lah semayangnya. Tak sah semayang macam orang tak semayang. Ini yang ramai. Jangan menyolang mata tengok saya. Bukan tuan-tuan ni yang orang lain. Sini tak ada. Perempuan pun jangan menyolang mata tengok saya. Bukan perempuan ni ya. Sini tak ada. Yang ada di mana? Di mana? Di Korea. Ada apa orang ni? Sini tak ada. Di Korea yang banyak yang ada itu. Ini salah satu daripada ubadun juhal. Ahli ibadah yang jahil-jahil. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang ngajar bab semayang, ngajar bab Al-Quran, tajwid, jangan jual ada video tu. Jangan jemu dengarnya. Ustaz kita ada lain nak ngajar semayang. Orang dah jenuh semayang, dia ngajar semayang juga. Padahal dia pun tak betul semayang. Ini Nabi ngapa nak? Ubadun juhalun. Lagi satu, wa ulama'un fusaq. Ulama-ulama yang fasik-fasik. Ulama-ulama yang menjual dunia, menjual akhiratnya dengan harga dunia. Ulama yang apa? Yang menuntut. Menuntut apa? Menuntut bayaran. Ada kata ada? If you want me to come and teach you, you must give me this much. Otherwise, I'm not going to come. Ada tak ulama apa itu? Ada, tahu.
Sekarang ni pula tambah sekarang ni ulama udah jadi selebriti tau. They can demand. Dia boleh minta berapa pun apa dan orang akan penuhkan permintaan mereka. Itu sebab kadang-kadang ada yang minta apa? Yang minta sampai 8,000 ada. Minta sampai macam-macam lah. Ada satu orang kawan saya, dia jadi imam di Cameron Highland. Dia tukang mencari penceramah lah. Lari dia dah jadi timbalan mufti. Dia di Cameron Highland, Tanah Khatam. Tahu ke tuan-tuan perempuan Tanah Khatam? Masjid situ. Dia sekarang ni tak ada lagi dah jadi imam tu, dia dah tukar ke tempat lain. Dia dah jadi timbalan qadhi, bukan mufti lagi, belum qadhi lagi, belum mufti lagi. Dia pernah kontak satu orang ulama, ngajak pergi naik ke Tanah Khatam tu. Bila bercakap dah kata ulama itu, apa ni, tu imam kontak lah dengan PA saya. Tahu apa PA? Personal assistant saya. Dia pun kontak lah orang, dia bagi nombor-nombor ni, dia pun kontak. Tengah bercakap ke apa, kata personal assistantnya, berapa ribu nak bagi ustaz ni datang naik ke atas ni. Itu je soalannya, berapa ribu nak bagi ustaz ni naik ke atas. Terus aja kawan saya tadi letak aja telefon. Tak ada kontak lagi dah. Kenapa? Belum apa-apa lagi dah cerita nak apa? Nak bayaran. Inilah dia ulama hari ni. Ya. Jangan oleh saya tak ada itu tau. Saya tak pernah meletak harga tau. Tak pernah saya meletak harga dari saya. Tanya ada siapa-siapa, tanyalah ni selalu apa? Selalu nyebut saya, tak pernah saya meletak harga saya. Dia bertanya ada. Ustaz, berapa nak bayar ustaz datang tempat kami ni? Kata saya bagilah 3 juta ke 5 juta ke. Gelak dia dengar tu. Ini dia ulama-ulama yang mementingkan dunia, mencari kedudukan dunia dan sanggup menjualkan agamanya. Kadang-kadang sanggup juga mereka apa? Mereka mengubah hukum. Benda yang haram tak pandai nak sebut haram, sebut halal. Itu yang jadi apa? Baik, kita baca senang. Kalau saya merepek nak sejam boleh balik. Hadis yang ke bawah tadi, yang ke-16 ya. Hadis yang ke-16. Saya sampai muka surat pun hilang, lalu dah hilang. 40. Ya, hanya 40, boleh saya baca hadis 40. Akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing. Berpura-pura zuhud pun ya. Pakai macam orang zuhud, pakai kulit kambing. Itu dia orang Arab tu. Bila pakai kulit kambing itu artinya tak ada standard lah. Kalau pakai daripada sutra ke daripada barulah ada standard kan. Ini kulit kambing apa dah. Biar dia tengok orang dia ni macam ulama yang zuhud. Tahu zuhud? Yang menolak dunia. Tak ada apa? Tidak keragup dengan dunia, tidak kemaruk dengan dunia. Itu orang zuhud. Orang yang zuhud itu dipanggil zahid. Sebab orang banyak memanggil apa manusia itu zahid kan? Zahid artinya dia terlalu zuhud, berpaling dari dunia. Macam ada seorang namanya Sahal bin Abdullah. Dia nak belajar zuhud macam mana? Dia belinya tepung tu 1 dinar. Bukan 1 dinar, satu dirham. 1 dinar banyak, ini 1 dirham, RM1. Dia belinya tepung tu RM1, lepas tu diuli-ulinya dengan air. Lepas uli dengan air tu digelintirnya, dijadikannya 360 biji guli. Lepas tu dijemurnya. Bukan masak pun dijemurnya sehingga kering. Itulah dia makanan dia selama setahun. Sebiji sehari, sebiji sehari, sebiji sehari. Semua ada berapa? 360 biji. Itu makanan dia. Ketika dia nak berlatih menjadi orang yang zuhud dalam latihan setahun namanya. Itu namanya Sahal bin Abdullah, sahabat Nabi ya. Ketika nak berlatih menjadi orang yang zuhud, siapa lalu buat kenal? Itu dia lalu lah. Tapi masa latihan tu ialah lepas itu dia tampil lah pendaknya, dia dah zuhud. Artinya dia nak jaga hati dia tu jangan kemaruk dengan dunia ni, jangan kemaruk dengan makanan, jangan kemaruk dengan harta dunia. Ketika itu dia dah elok, tak apa lah.
Tak ada lagi rasa teringin, tak ada rasa tamak dengan dunia. Itu sahal namanya. Itu zuhud. Ini orang ni pura-pura aja. Dia pakai pakaian macam kulit kambing, pura-pura. Seolah-olah biar orang kata dia ni orang yang zuhud. Untuk mendapat simpati orang ramai, perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, mempunyai tujuan-tujuan yang buruk. Kataannya macam apa? Macam gula punya manis, lembut aja cakap tu. Kalau negor orang nak mana tu? Agak nak begitulah, agak lah. Tapi hatinya kamu nanti kamu dapat peluang nanti. Jadi hati macam serigala. Perkataannya lembut, manis, lebih manis dari gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, mempunyai tujuan-tujuan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Kamu tertipu ke dengan kelembutan aku? Kata Allah, adakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Ku tu huruf besar nama tu. Kenapa ku tu huruf besar? Menandakan ku tu apa? Allah Ta'ala lah, berani kamu nak nipu aku, kata Allah, ya. Kamu tertipu dengan kelembutan aku ke? Kata Allah. Allah ni lembut ke keras? Allah lah nombor satu sifat halim. Apa tu halim? Lambat marah. Kalau Allah tu tak ada bersifat halim, kita ni tak macam mana ya. Tinggal sekali satu waktu semayang cabik sebelah telinga macam. Tinggal dua waktu hidung pula ompong macam. Keluar pula dari rumah nyemur kain kentang dada macam. Macam. Patah kaki sebelah. Ya. Tapi Allah biarkan dulu, lantaklah komen, kata Allah. Itu Allah tu sifatnya halim. Sebab itu orang yang halim ni orang yang lambat marah. Ada orang lambat halim tak ni? Orang yang lambat marah itu halim. Halimah ada? Ada halimah ada ni? Berapa orang ni? 3-6 orang ni ada tak lambat halimah? Kalau ada dia lambat marah lah tu. Kalau nak meto je kerjanya tak sesuai nama tu bagi dia. Tukar nama lain. Jangan nama halimah. Jangan nama halim. Bagi nama pohor. Pohar ya, pohor tu. Nak meto je kerja. Allah lah yang paling halim, paling lembut, paling marah. Kamu buat dosa pun tak ada kena apa-apa. Sekali kamu buat dosa tak ada apa-apa pun, tak ada cabik telinga, tak ada jari hudung, tak ada kaki patah, tidak apa bila. Segar bugar sampai dia mati, dibiarkan oleh Allah. Tapi bila dia kembali ke akhirat, di sana baru diambil tindakan, baru dihukum. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dimatikan oleh Allah dan dihidupkan semula, nak menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Itu sebab dihidupkan semula. Boleh tak Allah matikan kita, dia mati terus? Boleh ke tak boleh? Boleh, kuasa dia. Tapi kalau dia matikan terus, orang yang buat kejahatan dalam dunia ni dapat saja je lah. Tak ada kena apa-apa hukuman. Dalam dunia ni dia mencuri, dalam dunia ni dia rasuah, dalam dunia ni dia merompak, dalam dunia ni dia menipu orang, dalam dunia ni dia bunuh orang, dalam dunia ni dia merogol, dalam dunia ni macam-macam dia buat kejahatan. Kalau dia mati terus, maknanya Allah tak ada adil lah. Zalimlah Allah tu membiarkan penjenayah lepas begitu saja. Sebab itu dihidupkan balik untuk menerima balasan tentang apa yang dilakukannya di dalam dunia ini. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu lakukan di dunia ini akan dibalas kembali. Itu sebab dihidupkan balik. Dan ada tak orang yang dalam dunia ini buat kebajikan aja, baik aja dalam. Kerjanya hanya memberi ilmu kepada makhluk, berjuang untuk menyampaikan ilmu kepada sekalian tempat, pergi ke sana sini, ke sana sini, semata-mata untuk memberi ilmu. Kami duduk di tepi Sungai Perak tu,
Ustaz-ustaznya datang dari Teluk Ensin. Tahu Teluk Ensin? Oh, dia tak tahu mana Teluk Ensin. Teluk Intan. Bukan di kampung itu dah. Dia datang dari Teluk Intan. Kulu naik kapal tau. Ya Allah, tak tahu dia naik kapal kan. Naik bot tu bot besar dia panggil, dia main kapal. Bot tu bot besar tapi bot lagi, setara bot lagi. Dia start dari Teluk Ensin tu pukul 9 pagi. Pukul 5 petang baru sampai ke kampung saya. Kampung saya dekat Kampung Gajah tu lah, tepi Sebin tu. Bila sampai tu mereka pun pergi ke surau. Ketuk kantung, tong. Itu Tuan Ismail dah datang. Weh, kata Syekh. Namanya Syekh Ismail Dogik selalu datang tempat kami tu. Syekh Ismail dah datang. Weh, kata. Datang dah Muslimat. Mak saya pun datang sekali kalau dah sampai kampung saya tu. Mak saya datang, mak saudara saya datang, sepupu datang, semua datang. Itu ngajar Muslimat pula datang. Lepas tu malam-malam dia tunggu di surau tu lagi. Sampai malam-malam ngajar orang lelaki pula tu. Dan perempuan sekali, lelaki dan perempuan sekali. Tahu berapa duit dapat dia? Sekali ngajar, berapa duit dapatnya? Dia ada bujang besar itu. Bakul, bukan bujang pun besar itu. Letak depan dia tu. Dia mau pergi ke depan, bubuh dalam bujang tu. Orang perempuan tak ada salam, orang lelaki salam dah. Orang perempuan tak ada salam, letak dia. 2 kupang bubuh, tahu? 3 apa sekupang. Ada yang lebih duit pun ada. Masa itu mana ada duit silin RM1. Paling besar 5 kupang. Bila dibilang dapat dah RM3, itulah dia pendapatan tuan guru pada ketika itu. Bila malam kan orang lelaki ada, orang perempuan ada, adalah banyak sikit. Dapatlah orang agaknya RM10, berbelah-belah ringgit. Itulah pendapatan dia. Itu malam esok pergi tempat lain, malam lusa pergi tempat lain. Begitulah berbelah-belah malam dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung. Lepas itu baru dia balik ke rumah dia. 3 malam ke 2 malam ke tidur di rumah dia sendiri, bersama isteri dan anak-anaknya. Lepas itu ngelio pula. Tahu dia main ngelio. Dari Teluk Ensin tu ada dah kampung belah-belah ngelio sana. Ada tak? Sungai Robane, Sungai Buaya, Sungai Jijawi tu ngelio dari Teluk Ensin tu. Begitu pula berbelah-belah malam. Lepas tu ngulu balik. Begitulah kehidupan mereka. Tak pernah pun mereka tu dapat apa-apa anugerah pun. Dapat tokoh ma'al hijrah ke, tak ada. Tokoh apa yang dapat, yang tak tuduh pun dapat. Dia ambil apa pun tak dapat. Tapi kalau dia mati terus aja macam, artinya Tuhan tak adil lah tu. Tak ada apa pun anugerahnya. Jangan takut, mereka nanti akan dihadiahkan oleh Allah dengan pangkat-pangkat di akhirat. Nanti akan dapat pangkat al-muqarrabin, dapat pangkat as-siddiqin, dapat pangkat al-abrar, dapat pangkat ashabul yamin, dapat pangkat as-siddiqin dan sebagainya. Ini lebih baik daripada pangkat-pangkat di dunia ni tahu. Itu menandakan keadilan Allah Taala. Itu sebab dihidupkan kembali. Kalau tidak baik mati terus dia tak adalah masalah kan. Tapi Allah hidupkan semula. Kenapa? Kerana nak membalas apa saja perbuatan mereka di dunia, dibalas di akhirat. Kamu baik buat dalam dunia ini, dibalas dengan kebaikan. Kamu buat jahat di dunia ini, akan dibalas dengan kejahatan. Itu sebab Allah hidupkan kita dan Allah matikan kita. Baik. Ini itu kelembutanku. Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Aku tak ada denda kamu kerana tak semayang. Aku tak ada denda kamu kerana apa? Kerana berzina. Aku tak ada hukum kamu kerana kerana minum arak. Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Aku tak boleh buat apa-apa ke? Ataupun kamu berani benar. Ataupun kamu berani benar untuk berbohong kepada aku. Kamu pakai baju daripada kulit kambing biar orang sangka kamu tu zuhud, padahal sebenarnya kamu bukan zuhud, kamu kemaruk dunia. Hubbud dunia itu penyakit akhir zaman. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itu akan datang. Ada hadis tak salah saya ya. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan benci kepada mati. Itu penyakit akhir zaman. Itu sebab dalam hadis yang lain, kita ni dikeronyok-keronyok oleh musuh kerana penyakit itu. Itu apa? Masjid ke handphone yang begitu? Handphone tak apalah.
Sekali lagi masih bunyi ini ya. Belum lagi. Okey. Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku demi kebesaranku? Ya, Allah menyebut kebesarannya. Karena yang besar hanya Allah Ta'ala saja, yang agung hanya Allah Ta'ala saja, yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang alim, yaitu cendekiawan yang alim-alim tu, pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Nanti Allah akan datangkan malapetaka kepada umat yang selalu melakukan maksiat tanpa henti-henti. Di antaranya apa? Allah akan hinakan kehidupan manusia di dalam dunia ni. Cuba tengok hari ini, umat Islam hina ke mulia? Di mana umat Islam yang mulia? Cakap apa? Di mana umat Islam mulia? Di mana-mana pun umat Islam dalam kehinaan. Mengapa? Kerana Allah janjikan untuk menghina umat Islam. Ya tak? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, kata Allah. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengahnya? Setengah kamu buat, setengah kamu tinggalkan, setengah kamu perjuangkan, setengah kamu menentangnya, setengah kamu laksanakan, setengah kamu biarkan saja. Kamu terus itu ke? Kata Allah nanya kita. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah ya. Itu ayat Quran tu, Surah Al-Baqarah. Ayat apa tak tanya tu Imam masuk, dia tahu dah, dia hafiz. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah ya. Suratul Baqarah ayat 85 tu silap saya ya. Betul. Dah anggap dia lah tu. Ayat 85. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Ya, tiada balasan bagi mereka yang berbuat demikian. Kalau kamu waktu itu tak ada balasan lain, illa, apa tu illa? Melainkan khizyun fil hayatid dunia, hina dalam kehidupan di dunia. Ya. Wa yaumal qiyamati yuraddun, dan di hari kiamat nanti mereka itu akan dikembalikan ke mana? Ila asyaddil azab, kepada azab yang amat pedih. Di dunia ni hina, di akhirat kena azab. Tak kata tak? Tak ada pun hina juga. Cuba kita tengok dalam dunia hari ni, di mana umat Islam yang tidak dihina? Cik kabur kan di mana? Di Amerika hina ke tak? Di England hina ke tak? Di Jepun hina ke tak? Di mana lagi? Di Afghanistan hina ke tak? Di Iraq hina ke tak? Di mana yang tak hina cik kabur kan? Di Filipina hina ke tak? Di Burma hina ke tak? Di Nigeria hina ke tak? Di mana-mana pun. Di Nigeria tu sekali dibunuh oleh umat Islam tahu 2000 kali dibunuh. Bukan seorang-seorang. Di Burma orang Rohingya tu dibunuh, dia orang Burma tu berapa sekali dibunuh? 600 bersusun-susun mayat orang Islam di Burma. Ya, orang Rohingya tu orang Islam tu. Sekarang ni yang berlaku di Syria, hina ke tak? Rusia datang mengebom bertubi-tubi, mengebom orang Rusia, orang Syria. Ya. Begitu juga orang Islam sendiri yang mengebom orang Islam. Tentera-tentera Syria tu mengebom orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berperang aja, itu hina lah tu. Berperang saja. Syiah berperang dengan Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah berperang sesama sendiri dan sebagainya. Memang Allah hinakan. Kenapa? Kerana kita tak amalkan Islam 100%. Allah suruh kita amalkan Islam kesemuanya, kita amalkan hanya sebahagian-sebahagian yang tertentu saja. Itu tanda kehinaan Allah datang kepada umat Islam.
di Iraq hina, di India hina, masjid yang tertua di India, siapa tahu namanya? Masjid Babri. Diroboh oleh orang Hindu di hadapan mata orang Islam sendiri. Depan mata tu tentang dirobohkan. Orang Islam tak boleh tengok, tak boleh buat apa, tengok aja. Mengapa tak boleh buat apa? Kerana mereka ramai. Yang kedua, mereka lengkap senjata. Yang ketiga, dikawal oleh tentera-tentera India yang kafir. Mereka mengawal. Jadi orang Islam apa buat? Tengok aja lah. Ini ke mulia tu. Ini ngadu pada OIC, kabur pada OIC. Masjid kami diroboh oleh orang Hindu. Apa kata orang OIC? Oh, I see. Tahu apa katanya? Tak tahu apa, tak ngaji seorang putih. Oh, I see katanya. Oh, aku nampak katanya. Itu aja. Itu kehinaan ya. Gimana? Malaysia tak ada. Di Malaysia ni hina ke mulia orang Islam, dia kabur kan? Hina ke tak? Hina. Apa dia? Tak ada bunuh, tapi hina ke tak? Hina. Orang Islam di Malaysia ni apa beza dengan orang kafir di Malaysia ni? Orang kafir minum arak, orang Islam ada dah minum arak. Hina ke mulia tu? Tak percaya mau pergi naik kelab malam ni. Ada dah orang Islam minum arak? Nanti jangan tunggu dulu. Allah Akbar, Allah Akbar. Okay, you come back to the question. Orang Islam di Malaysia ni hina ke mulia? Hina, tahu? Walaupun tak nampak kehinaannya tu, tapi cuba kita fikirkan. Orang kafir berzina, orang Islam ada tak berzina di Malaysia ni? Lagi banyak. Cuba baca statistik. Di antara 2002 sampai 2008 dulu punya. Itu sesi lama tu. Yang melahirkan anak luar nikah aja 176,000 lebih. Purata lebih kurang 2,500 sebulan. Hina kemuliaan ni. Nampak? Itu kehinaan yang
dihadapi oleh orang Islam di Malaysia. Ya. Tak enak gitu. Kemudian tengok dia naik kelab. Yang ramai orang Islam tu orang kafir. Mau kita pergi kejap ni, jalan yang kalsum. Tahu dah tak? Jalan yang kalsum. Ramai orang Islam tu ramai orang kafir. Ramai orang Islam tahu. Yang pergi itu bukannya orang muda pula tu. Bukan bayi-bayi ustaz ni. Yang pergi itu apa? Umur 60 tak lemoh pergi dah. Umur 60, umur 65, yang dah pencen, yang umur 70, yang ada situ, yang nari tu tahu. Orang tu yang belakang. Yang jantan ni lah, yang betinanya muda. Kalau betinanya bertua, sampai siwa pun. Yang jantannya tua-tua tahu. Nari berpeluk-peluk yang tu ya. Tak jaya mau kejap ni. Tapi saya hantar hak pintu aja dah. Suruh masuk hidup. Mulia kehinaan tu. Itu menandakan kehinaan. Itu yang berlaku. Ya, pendidikan dalam Malaysia ni gagal mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Gagal. Adalah seorang dua yang dapat. Lain tu apa nama? Yang lain apa? Terikut-ikut dengan budaya barat. Budaya barat pakai pang dan pun pang. Budaya barat pakai Apache dan pun Apache. Begitulah. Ya. Tengok seluar mana apanya? Dia bagi nari kita tak nampak jin, kenapa? Kenapa tak nampak jin? Seluarnya dah dipakai di muda-mudi kita. Jin tu dah malu nak keluar, tak ada berseluar tau. Dah dipakai di muda-mudi kita. Ya, tangan lutut koyak pula tu. Saja dikoyakkan. Ini tu benda tu. Ini yang berlaku. Saya dulu kerja jual ikan tu. Pukul 3 dululah. Pukul 3 pagi saya bertolak dari rumah pergi ke Pasar Borong beli ikan di Pasar Borong tu. Ya, dekat dengan Simpang Pula tu beratus-ratus anak muda Melayu. Ya, berlumba motosikal tau. Menunggu je beratus-ratus, bukan seorang dua, beratus. 500-600 ada. Kerjanya racing motosikal. Kebanyakannya Melayu lah tu yang beragama Islam. Ya. Ini kemudian ni. Dia mana tak ada ke mak bapak? Ada, tapi gagal kita mendidik anak-anak kita tu menjadi anak-anak yang soleh. Mana yang ramai? Ramai semayang ke ramai tengok wayang? Ya, mana ramai? Pakai purdah ke terdedah? Mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Mana ramai? Yang warak ke yang wakram? Nampak tak? Itu henanya kita ni di Malaysia. Yang kata di Malaysia ni mulia, hena kita ni. Kenapa? Kerana kita tak mengamalkan Islam sepenuhnya. Sedangkan Allah perintahkan kita supaya amalkan Islam kesemuanya sekali. Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Lagi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lagi innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam itu kesemuanya sekali. Jangan kamu dengarkan kata-kata syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jangan dengar cakap syaitan. Yang kata kamu jangan teruk benar. Janganlah amalkan Islam ni teruk benar. Buatlah sikit-sikit udahlah. Kan Islam tu nyuruh kita buat secara pertengahan. Baca hadis tu, khairul umur awsafuha. Sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang pertengahan. Buatlah tengah-tengah, semayanglah sikit, lepas tu ambil nombor ekor sikit. Baca Quran sikit, lepas tu dangdut sikit. Lagi apa? Lagi apa lagi? Berjuanglah sikit tapi nari sikit. Suruh buat sikit-sikit aja. Itu siapa yang ngajar tu? Setan. Setan kerjanya ngajak kita daripada kejahatan. Itu sebab kalau ada orang yang hidupnya sentiasa beribadat kepada Allah, kita pun takut tengok. Kalau ada anak kita yang itu takut, kita nak anak apa nak jadi anak kita ni? Allah, sesat ke? Sesat jadi pakai jubah, pakai serban sesat. Tapi makan serban dia tak boleh sesat. Megang kita tak boleh sesat. Tak ada boleh sesat. Itu dia nilai kita hari ini dibandingkan dengan nilai Islam yang sebenar. Ini kemuliaan tu. Sekali lagi, ini kemuliaan tu. Any objection? No objection. Inilah dia yang berlaku hari ini. Kerana Allah janjikan hinaan. Hina tu. Allah janji hina. Ya.
Kalau kamu buat begitu, kamu akan dihina dalam kehidupan di dunia. Di akhirat kita tak tahu. Tapi kita kena yakin memang itu yang berlaku di akhirat. Mereka akan diazab di akhirat nanti. Tapi tak ada bukti. Mereka yang dah balik ke akhirat pun tak pernah SMS. Kita siapa ada nerima SMS dari orang yang dah balik? Angkat tangan. Ada? Aku tengah teruk ni kena pelupuh ada? Siapa ada nerima? Tak ada. Jadi kita tak dapat bukti kan? Ada dia telefon? Ada kan? Lan, aku dah mati dulu ni. Aku tengah kena pelupuh ni dah. Mana dan nak ngabur pun kalau dia boleh nak pun. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Allah lengkapkan Islam ini. Whatever you do, there is provision in Islam. Apa saja kamu buat ada cara dalam Islam, ya tak? Apa saja Islam tu meliputi segenap aspek kehidupan. Ya ke tak? Ya ke tak? Any objection? Apa yang tak ada dalam Islam? Dia kabarkan. From the very smallest matter until the very big event ada dalam Islam. Tak ada yang ketinggalan dalam Islam. Kerana Allah dah isytihar Islam itu satu cara hidup yang lengkap. Tahu lengkap? Sempurna. Tahu sempurna? Lengkap, sempurna. Lagi apa? Perfect. Islam is already perfect. Bukan lengkap, lengkap. Lengkap. Jadi kalau dah kita tahu benda itu lengkap, buat apa kita cari yang tak tentu lengkapnya? Allah dah sediakan Islam tu. Sekecil-kecil perbuatan ada diajar dalam Islam, sehingga sebesar-besar perkara pun ada dalam Islam. Daripada menguap sampai kepada pentadbiran negara, ada tak dalam Islam? Ada. Menguap ada dalam Islam. Buang kuku ada dalam Islam. Berpakaian ada dalam Islam. Kenduri kenara ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Nikah kahwin ada tak? Ada. Pendidikan tak ada? Lagi? Masyarakat ada tak? Kemasyarakatan ada dalam Islam? Ada belaka. Everything is there in Islam. Jadi apa alasan kita tak nak mengamalkan Islam? Jadi layaklah kita dihina oleh Allah dalam dunia dan disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Kerana Islam sudah hadir. Tinggal nak melaksanakan saja, kita tak nak buat. Itu salah siapa? Salah kita lah. Ada tak menguap dalam Islam? Macam mana menguap dalam Islam? Ngangai dia mulut. Betul tak? Macam mana menguap dalam Islam? Tutup mulut. Lepas tu? Jampi. Tahu apa jampi menguap? Allah, tanya dia main. Tahu ke tak jampi menguap? Apa jampi menguap? Tak tahu dia main. Ya Allah. Tutup mulut aja. Tak cakap apa-apa. Dia main tahu tak apa jampi menguap? Tak tahu. Ya Allah, komen. Tak tahu ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. Udahlah itu jampinya. Ya Allah, dia Dua pahala dapat menguap aja, dua pahala. Nutup mulut dapat, baca a'udzubillah pun dapat pahala. Tak ke tak nak? Itulah dia Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, sehingga mentadbir negara pun ada dalam Islam. Lain ada tak dalam Islam? Buang kuku ada tak dalam Islam? Berpakaian ada tak dalam Islam? Kenduri kenara ada tak dalam Islam? Bila kenduri kenara, kenduri anak kahwin dia pun deng. Selamat pengantin baru, selamat bahagia. Ya, itu kejalannya. Itu cara Islam itu. Selamat apa yang masuk neraka. Ya Allah. Ini dia tuan-tuan. Okey, udah. Keterangannya pula. Golongan yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadikannya agama sebagai alat. Apa hukumnya riba tu tuan? Akhir zaman ni kita perlukan juga riba tu. Kalau tidak macam mana kita nak membangun? Ada orang bercakap begitu. Kalau tidak macam mana kita nak buat transformasi? Ada tak orang cakap begitu? Sudah mengubah hukum. Sedangkan Quran ada sebut tentang riba. Ada Allah sebut tentang riba? Apa sebutnya? Wa ahallallahu al-bai' lagi wa harramar riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dia kalau kabur orang itu, nanti tak dipanggil orang tu lagi. Bila tak panggil lagi, lepas dah, tak ada envelope. Tahu envelope? Ini ada, saya dah ada envelope tu tau. So dah bagi saya envelope lah ni. Bulan depan sekali dah, bulan depan tak ada masa lagi. Kalau saya cakap yang sunuk. Itu kerana menjualkan agama kerana keuntungan dunia. Malam ni letak lah, tak nak bagi envelope hidup lah. Tapi saya bercakap yang sebenarnya juga. Lantak lah, saya dah tua, bukan perlu sangat envelope pun. Pencen ada tau. Saya ada pencen. Tak ada envelope pun tak apa. Pencen pun ada. Satu yang tak nak makan pun tak habis lah makan pencen tu ya, insyaAllah. Tapi kerana tujuan apa? Nak menyebarkan dakwah. Kerana Rasulullah suruh balighu anni walau ayat. Sampaikan kamu dari aku walaupun satu ayat. Okey. Mereka rela menjual agama untuk mendapatkan keuntungan dunia. Apabila kepentingan dunia bertentangan dengan hukum syarak, mereka berani mengubah hukum Allah dan menyembunyikan kebenaran. Inilah ulama yang fasik ni ya. Menyembunyikan kebenaran dan mengubah mengubah kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Walaupun dia tahu, tapi menyembunyikan kebenaran. Macam riba tadi lah. Apa hukumnya ini? Kalau nak ikut memang dia nak katakan haram, takut bro. Kau nak ikut memang nak katakan haram, takut ya. Tapi orang yang berani tahu, macam Allah yarham Ishaq Baharum. Dia tahu dia. Allah yarham Ishaq Baharum ditanya. Ini yang cerita ni Dr. Harundin tahu. Ishaq Baharum tak ada cerita sendiri. Dia tanya oleh seorang pendengar dia lah, apa hukumnya ASN tu Ustaz? Masa itu dia mufti ya. Apa hukumnya Tuan Mufti ASN tu? Dia nak ngabur macam mana? Nak ngabur haram tidak? Belum halal lagi. Faham kena mengerti belum halal ni. Kalau belum halal tak bang? Haram lah. Dia tak sebut haram tapi belum halal lagi. Ini yang ceritakan ni Dr. Harundin tahu. Saya dengar sendiri tu, telinga ni dengar ya. Jadi tak ada nipu punya. Tapi kalau ulama-ulama hari ni, ulama yang mementingkan dunia, apa katanya? Kalau ikut memang tak boleh. Dia kata haram. Tapi kita perlukan riba akhir zaman ni. Kalau ada orang kafir tu dia yang dapat beli barang-barang. Kerana mereka yang mengamalkan riba, orang Islam langsung tak dapat riba. Macam mana kita nak membangun, macam mana kita nak buat transformasi dan sebagainya. Sampai menyembunyikan kebenaran. Itu yang jadi bahaya. Mereka juga sangat pandai mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang memikat hati. Tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata timbul dari kelicinan mereka memutarbelikkan fakta. Kadang-kadang apa itulah. Ada satu jenis khutbah, ingat tak? Satu khutbah menyokong tentang pelaksanaan GST. Ada satu khutbah tu. Ayat-ayat yang dibaca pun tak ada kena-mengena dengan GST pun. Tak ada kena-mengena itulah dah, supaya dapat manusia lunak dengan perkataan GST tu. Lentaklah. Bulan depan datang ni dah entak. Mereka juga sangat pandai mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang memikat hati. Tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata timbul dari kelicinan mereka memutarbelikkan fakta. Mereka menipu orang lain padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Allah dah sebut di awal-awal, bagi amaran kita awal-awal untuk mereka-mereka yang suka menipu Allah dan menipu orang. Tapi yang ini untuk orang munafik. Tapi orang yang macam itu macam munafik lagi kan? Yang cuba menipu Allah tu. Mereka dilanda kekusutan pemikiran
yang sangat tajam sehingga orang alim yang banyak pengalaman pun akan kehabisan akal dan buah fikirannya. Orang alim pun terpaksa diam, tak boleh nak hujah dengan mereka. Mereka pandai benar memutarbelikkan kenyataan, memutarbelikkan fakta dan sebagainya. Orang alim pun tak boleh nak hujah dengan mereka. Mereka menghadapi masalah yang meruncing dan akan menemui jalan buntu dalam masalah yang dihadapi. Tak dapat nak hujah mereka, maka berleluasalah pendapat yang salah itu. Maka terpendamlah kebenaran dan lahirlah kebatilan. Sedangkan kita hendakkan kebenaran. Kita hendakkan kebenaran dalam segenap aspek kehidupan. Kita tak hendakkan kebatilan. Okey, wallahu a'lam. Akan datang kita baca bab yang ketiga, ilmu diangkat, hadis yang ke-17. Itu akan kita baca bulan depan. Kalau kontrak dia bersambung lah, kalau hidak lah, lantak lah situ. Baik, any objection? No objection. Sana? Tak ada? Ada? Tak ada? Okey. Banggalah saya. Ngapa bangga? Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang handal-handal lagi. Asal dia ajar dapat. Asal dia ajar dapat. Where can you find pupils like you? Yeah? You can only find them in masjid negeri only. Sini aja tempat. Ada yang macam itu. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Okeylah. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa, minta maaf ya. Ustaz ni action aja lebih. Dia bukan ada ilmu pun, action aja. Apa pun tak ada. Tapi kena ada action. Pasal dia dah belagak macam ustaz tu macam action aja kan. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf ya. Kalau ada yang terbuka, ada yang terkapak, ada yang terbeliung, ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf ya. Saya datang dari kampung tak ada nak nyemih cadangnya. Cadangnya nak drop shot aja. Atas bola tanggung apa buat? Apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimin.